penceramah kita yang seterusnya. Yang pertama, bersama dengan kita Alhamdulillah untuk semua komuniti kita daripada Marakau, Libang dan juga Bahab, kita bawakan seorang profesor dari Universiti Utara Malaysia iaitu Profesor Dr. Zakaria Abbas. Untuk makluman, sebelum ni beliau merupakan pengerusi bahagian libat sama komuniti untuk program pemindahan ilmu di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Untuk makluman juga, Profesor Dr. Zakaria ni, saya selalunya panggil secara pendek Profesor Dr. Zak. Prof Zak ni, beliau terlibat dengan unit perancangan ekonomi Malaysia di negeri Kedah untuk membangunkan penanaman padi secara organik. Di mana beliau telah mengusahakan program ni, projek ni usaha sama antara negara Malaysia dan juga negara jiran. Pada masa yang sama, Prof Dr. Zakaria memang mengutamakan libat sama dengan komuniti yang terlibat di negeri Kedah supaya tahap ekonomi dan pendapatan rakyat dekat tempat tersebut bukan saja bertambah lebih baik, tapi Profesor Dr. Zakaria sebenarnya menggunakan program tersebut ni untuk pastikan program yang dijalankan dapat menjamin untuk keturunan-keturunan dan generasi yang akan datang. Jadi dengan keadaan kita dalam pandemik COVID-19 ni yang semakin teruk, kita dapat lihat, so sebenarnya sangat tepatlah pada masanya untuk kita sama-sama bergerak dengan ahli-ahli persatuan semua, dengan komuniti kita untuk kita belajar dan faham berkenaan dengan asas perniagaan supaya lebih terjamin untuk masa-masa akan datang. Lestari kita panggil. Jadi untuk itu saya ingin menjemput Profesor Dr. Zakaria Abbas untuk memulakan bengkel kita pada pagi ini dengan tajuk Asas Perniagaan Lestari. Saya mohon jemput Prof Zakaria untuk mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fatimah yang orang panggil apa, very energetic. Alhamdulillah kita pun tumpang energizekan diri kita. Dr. Jack, Tuan Hamdan dah masuk ya. Assalamualaikum Tuan Hamdan dan rakan-rakan semua, Prof Haslan. Alhamdulillah saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana memberi kekuatan untuk saya terus maju bersama-sama orang-orang muda yang berjiwa besar untuk kita bergerak sebagaimana yang telah diketengahkan oleh Dr. Jack. Yang membedakan sebab J dengan Z saja. Tapi sebab oleh kerana saya senior, sebab tu saya gunakan Zakaria. Dr. Jack dia ambil J. Jadi kami tidak berebut sempadan ya. Satu di Sabah, betul-betul di hujung Malaysia Timur di sana, dan saya jaga hujung di sini dekat sempadan Malaysia Thai. Dr. Jack mengawasi sempadan di Sabah dan Filipina di sana. Okey, wallah alam, dia segurau saja. Dr. Jack jangan marah. Rakan-rakan semua, terima kasih dan tahniah anda semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya nak mulakan insya-Allah. Okey, topik ni jangan dianggap satu perkara yang berat. Sebenarnya satu perkara yang cukup mudah sebab tiap-tiap hari kita terlibat dengan perkara ini. Okey. Saya nak lihat kepada topik ini, perniagaan berteraskan minda, komuniti lestari, asas perniagaan lestari. Jadi dia keyword di sini ialah perniagaan. Business. Perniagaan ni sebenarnya sesungguhnya manusia dijadikan di dunia ni sebagai satu perniagaan, itu janji Allah. Kita datang sini untuk berniaga. Untung ruginya terletak kepada keimanan ke apa yang kita panggil ialah sifat-sifat kebaikan kita. Sejauh mana budi dan daya kita dipergunakan untuk manfaat ramai. Jadi there is a part of satu juga daripada perniagaan. Secara tak sedar kita telah melaksanakan bisnes kita. Okey. Baik. Jadi dengan bisnes di sini, kalau perniagaan
dalam hidup kita, kita nak juga lihat pada untung dan rugi. Jadi di perspektif perniagaan, realnya di sini adalah perniagaan adalah satu bentuk organisasi yang sah. Bila kita ada perniagaan, secara tak sadar, dia merupakan satu bentuk organisasi, inisiatif yang sah, yang diiktiraf untuk menyediakan barangan atau perkhidmatan. Di sini kalau Marco dan saya rakan-rakan dari kampung-kampung Maliba ni, mereka sudah ada pun perniagaan-perniagaan tidak disedari, kita sudah ada perniagaan. Jadi kita sudah ada organisasi di sini. Kita sudah ada barangan dan perkhidmatan telah pun diketengahkan. Tiap-tiap seorang yang ada di sini telah pun sadar bahawa mereka mempunyai perniagaan. Jadi apa tujuannya perniagaan tersebut? Jadi di sini yang saya katakan amat penting. Kita datang ke dunia ini untuk menagih keuntungan. Keuntungan di sini dari segi kebaikan sejauh mana kita dapat memberikan ataupun sharing, kongsi kekayaan tersebut. Di sini barangan dan perkhidmatan yang kita ada tu, kita membuat perniagaan untuk mendapat keuntungan tersebut. Jadi kita berkongsi kekayaan, rezeki di sini lebih tepat untuk kebaikan bersama. Jadi kalau dari secara spesifik, perniagaan lazimnya dibentuk untuk mencari keuntungan. Untung. Kejap lagi kita akan kupas bagaimana nak dapat untung, bagaimana pengiraan untung. Ya, pemisahan, ada convention ataupun tata cara prinsip yang perlu kita sedar bahawa perniagaan dan diri kita harus dipisahkan. Itu prinsip awal. Kejap lagi saya pergi secara detail untuk mengetahui kekayaan perniagaan kita, walaupun perniagaan tersebut milik kita, tapi perniagaan dari segi perspektif undang-undang, perniagaan ialah perniagaan. Diri kita adalah diri kita. Kita tak boleh campur. Jadi sekejap lagi saya ketengahkan istilah-istilah spesifik tentang perkara tersebut. Jadi sehubungan dengan itu, kekayaan milik perniagaan dan juga pemiliknya juga berbeda. Dan jadi sehubungan dengan itu, kalau kita dapat pemisahan ini dengan jelas, kita dapat membesarkan perniagaan tersebut. Kita perlu besarkan perniagaan, jadi sini expansion, growth, ada pertumbuhan dan perniagaan tersebut. Jadi pokoknya di sini untuk nak buat perniagaan, kita perlu ada barangan. Kalau tak ada barangan, adalah perkhidmatan, services. Macam kami, akademi ni kebanyakannya perkhidmatan lah. Okey, Dr. Jack, perkhidmatannya adalah modal kami ialah ilmu dan juga percakapan kita yang telah ni. Ilmu kita pindahkan. Jadi Prof. Aslan akan ketengahkan nanti ilmu-ilmu yang itu dalam bentuk perkhidmatan. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini barangan di sini adalah produk-produk yang ada tadi. Tu how Puan Sinah tadi ialah barangan. Dan juga perkhidmatan nanti Tuan Hamdan secara tidak sadar dia telah pun memberi perkhidmatan sebagai ketua pengurusi. Itu merupakan perkhidmatan walaupun dia tak charge. Jadi untuk mendapatkan keuntungan di sini dan menambah kekayaan. Serta selanjutnya pengharapan kita ialah untuk nak membesarkan perniagaan. Membesarkan perniagaan di situ ialah hasrat kelestarian. Kelestarian ini ialah untuk mengekalkan di dalam perniagaan tersebut. Itu istilah-istilah utama ataupun tunjang bagi program kita hari ini. Jadi saya akan pergi detail itu sebagai asas untuk kita bergerak. Baik, jadi hasrat kita besar. Hasrat kita perlu berjiwa besar. Jadi apa challenges sebenarnya mendapati cabaran tadi. Jadi telah kita katakan tadi bahawa kita nak kekal di dalam perniagaan, malah memperkembangkan aktiviti perniagaan kita. Ini saya ketengahkan mendepani cabaran. Kais pagi makan pagi, ini adalah peribahasa Malaysia. Kais petang makan petang. Ini yang cabaran kita. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang ini adalah dapat istilahkan kita bekerja secukup makan saja. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang diumpamakan ataupun analogi rezeki yang diketengahkan atau daripada pemerhatian kehidupan ayam.
Ayam dia tak boleh carry home, tak boleh bawa balik. Dia cuma catch pagi, makan pagi, dia turun ke bawah. Ternakan, kecuali lah yang diternak dalam sangkar ataupun secara komersial. Tapi kalau ayam kampungnya, catch pagi, makan pagi, lepas tu bila catch petang, bila petang dia turun cari makan lagi dan makan petang. Dia tidak dapat bawa balik kecuali dimasukkan dalam temboloknya saja. Lepas tu dia habis diisikan. Jadi pagi besok bangun pula. Itu dah makan pagi, catch petang, dia makan petang pula. Cari makan. Jadi kita tak hendak begini. Itu cabaran kita sebagai manusia harus ke depan. Untuk mendapatkan rezeki yang berterusan, kita ada sedikit yang lebih hantu, kita jadi saving dan kita boleh niagakan untuk pertumbuhan dan mendapat keuntungan yang lebih besar. Kerana di sini ialah pokoknya hasrat besar kita ialah untuk kelestarian atau kemampanan di sini. Jadi kita nak kikiskan semangat untuk cari rezeki secukup makan. Kita tidak ada expansion. Kita tak boleh ketengahkan dapat di-share ataupun dapat ditumpangi oleh orang lain. Jadi perniagaan seharusnya dapat dinikmati bersama dan orang lain pun dapat nikmat bersama. Khususnya di sini dapat mencari rezeki dan juga mencari pekerjaan di sini. Jadi ini cabaran yang utama di sini. Baik, sehubungan dengan itu, apa yang kita perlu kedepankan, ketengahkan? Dua perkataan situ saja yang saya ketengahkan, iaitu sikap kita dan juga minda, pembangunan minda. Sikap perlu diubah, bukan mencari rezeki secukup makan, sebagaimana ayam mencari rezekinya, turun pagi, kais pagi, cari rezeki, makan kat situ, lepas tu kenyang, rehat sekejap, petang cari pula. Tapi tak ada simpanan, tak ada pertumbuhan di sini. Kecuali bila dah besar, temboloknya makin besar. Tapi disimpan di dalam tembolok ini saja. Tapi tidak dapat dinikmati oleh orang-orang lain. Jadi hubungan sikap inilah dan juga minda perlu kita ubah. Perlu kita cabarkan diri kita untuk berani berubah dan bangunkan minda yang positif. Jadi sehubungan dengan itu kita perlukan penambahbaikan yang berterusan. Ini cabaran yang paling besar. Ya. Kalau kita buat yang ini telah diketengahkan dalam Islam, telah diketengahkan 1440 tahun dahulu. Telah diketengahkan oleh Sayyidina Ali Abi Talib karamallahu wajhah. Kalaulah kita bersikap begini, kita akan berjaya. Jadi petikannya cukup mencabar. Ini telah diketengahkan sebelum diketengahkan oleh pihak-pihak Jepang, orang Jepun, dan juga di pihak Barat. Continuous improvement. Telah pun ada dicabarkan masa zaman Rasulullah lagi. Okey, dalam Al-Quran pun ada, bukan petikan ini tapi dalam Al-Quran pun petikan yang sama, maksud yang sama. Tapi Sayyidina Ali Abi Talib karamallahu telah menekankan barang siapa hari ini lebih dari semalam, sesungguhnya ia berjaya. Barang siapa hari ini sama dengan semalam, sesungguhnya ia apa? Kalau sama dengan semalam pun, sesungguhnya ia apa? Dan na'udzubillah, barang siapa hari ini kurang dari semalam, sesungguhnya celakalah ia. Jadi kalau konsep kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, besok bangun pagi macam tu, sesungguhnya kita dalam keadaan apa? Mencabarkan. Jadi kalau nak berjaya, kita kena buat penambahbaikan, perlu ada benda baru yang perlu diketengahkan dan perlu lebih dari semalam. Dan inilah motivating factor. Kalau kita bangun pagi-pagi, kita cuba timbang. Sebelum nak tidur, kita muhasabah diri. Apa hari ini aku lebih dari semalam? Adakah saya ini sama dengan semalam? Dan kalau kurang dari semalam, Allahu Akbar, kita minta jauh sekali daripada kecelakaan. Maknanya rezeki kita tidak cukup. Jadi sehubungan itu dalam perniagaan, kita nak akan terus lestari dan terus berkembang. Growth.
Tertarik saya dengan Tuhau. Dan saya juga tertarik dengan marah kau. Saya bila diberi marah kau, M-A-R-A apa maksud? Marah tu move ke depan. Kamu pergi ke depan. Orang marah kau tapi di sini marah kau libang dan bah. Marah kau letak di depan tu bagus. As a pushing factor. Marah ni move ke depan, bergerak ke hadapan. Kau ialah kamu, bergerak ke hadapan kamu. Nah, kalau boleh bergerak ke hadapan, maka sesungguhnya berjayalah kamu. Kalau tidak marah ke mana, maknanya kamu masih alpha. Kalau reverse, na'udzubillah, celakalah. Itu motivating factor. Kalau bangun pagi, kita muhasabah diri, hari ini aku nak ke mana? Aku nak lebih daripada semalam. Jadi kita telah pun bangunkan satu sikap, telah bangunkan satu minda positif untuk bergerak maju ke hadapan. So, graf kita sentiasa menaik. Walaupun ada sedikit penambahbaikan. Ada penambahbaikan. Walaupun 0.01%, itu ada perubahan, ada penambahbaikan. Kita telah pun berjaya. Bukan mudah untuk nak bergerak ke hadapan. Ya, tapi kalau kita dengan mempunyai sikap yang baik, sikap yang positif, hendak maju, jadi insya-Allah kita teruskan saja ke hadapan. Okey, wallahualam setakat itu, insya-Allah kita tengok apa dia selanjutnya. Okey. Inilah satu tangga, anak tangga mana kita dah capai dan hari ini kita duduk dekat mana. Jadi inilah bangun pagi kita terus berfikir, terus muhasabah, terus lihat. Di akhir malam kita terus muhasabah kita duduk dekat mana. Jadi tangga-tangga inilah perlu kita bangunkan dan perlu kita impikan, impi dan kena ada dengan ilmu dan terus kita beratkan. Ya, kita duduk terus saya takkan buat, saya tak boleh buat. Terus fikir saya nak buat, bagaimana saya nak buat. Jadi terus kita bertanya, saya akan cuba buat, saya boleh buat, saya akan buat. Lepas tu baru kita berjaya. Jadi semua perkara pada tangga-tangga ini adalah perancangan. Kita terus berfikir, terus muhasabah. Jadi sekarang sudah pasti anda semua ada di tangga yang macam mana ataupun saya tak nak buat, dia duduklah di situ alamatnya. Kalau saya tak akan buat, maknanya kita akan duduk di tahap mana. Kalau Sayyidina Ali bin Talib, kita tak akan buat. Jadi kita berkurang dari semalam. Berkurang dari saya tak boleh buat, dah mengaku kalah awal-awal. Ya, saya nak buat, kita dah ada perubahan di segi minda kita. So kita move up, terus bertanya, terus bertanya. Saya tidak boleh tolong menjawab untuk anda semua. Tapi bagi saya sudah semestinya saya mempunyai cita-cita besar untuk melihat University for Society untuk zon Borneo ni bergerak lebih maju. Alhamdulillah kami bila kita ketengahkan knowledge transfer program ni, orang kuat saya Prof. Haslan sebagai setiausaha orang kuat dia bergerak. Jadi kami memperjuangkan sampai hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Fatimah dan Dr. Jack yang menjemput kami untuk terus menyemarakkan semangat perjuangan kami di Maliba. Okey, insya-Allah kita akan bergerak bersama-sama selagi ada hayat. Kami akan bantu sharing dengan anda semua. Okey, ini terus motivasi untuk bergerak. Kenapa usaha perlu dalam kehidupan? Setiap kita inginkan kejayaan, kita ingin diiktiraf atas pencapaian yang dilakukan. Selagi bergelar manusia, kita tergolong dalam kumpulan yang inginkan kepuasan dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Tidak kiralah apa saja bidang yang kita ceburi. Jadi yang pentingnya hari ini lebih baik dari semalam. So kita keep on moving, naik tangga kita. Okay? Jadi perkara ini adalah perkara yang mencabar, terus bersikap positif, orang lain boleh buat, kita pun boleh buat, bergerak ke hadapan. Ini cukup mencabar. Jika kamu berhasrat untuk berjaya, jangan hanya memandang ke tangga. Tadi dah saya tunjuk tangga, nak ke mana-ke mana.
Tapi yang mencabar kita sekarang, alhamdulillah tuan-tuan semua datang ke sini, masuk dalam pool ataupun kumpulan kita ini untuk belajar. Tetapi belajarlah untuk menaiki tangga tersebut. Belajar naik tangga hari ini. Okey? Kalau nak ni tingginya Gunung Kinabalu, kita kena mendaki Gunung Kinabalu. Jangan duduk dekat sekolah saya tertarik sekali Universiti Malaysia Sabah tu, tengok pandang nampak Gunung Kinabalu. Jadi saya belum ada kesempatan lagi untuk naik panjat Gunung Kinabalu. Saya dulu pun amongst jugalah di Malaysia gunung ni saya dah panjat, tapi tak sempat oleh kerana umur saya dah ketinggalan. Tapi saya rasa kalau saya latih lagi, saya boleh panjat Gunung Kinabalu masih alhamdulillah dalam keadaan umur 69 plus ni. Boleh lagi panjat tangga, saya rasa. Boleh lagi kalau ada good motivation, good training. Okey. Jadi apa yang saya hendak seru di sini, belajar menaiki tangga tersebut. Jangan guna dan pijak kepala orang untuk nak naik ke tangga. Tapi carilah support yang betul. Satu daripadanya ialah dengan ilmu. Dari satu tangga ke satu tangga kita bergerak untuk mencapai ataupun dengan hasrat hari ini lebih dari semalam, supaya kita dah masukkan diri kita ataupun tak masuk diri, masuk jiwa kita, sikap kita dengan hasrat untuk menjadi orang yang lebih baik dari semalam untuk berjaya. Jadi semua kejayaan perlu bermula dengan percubaan. First step tu, langkah pertama tu perlu mencuba. Anda tidak mencuba 100% Anda pasti gagal. Tidak mencuba, pastinya Anda tidak akan berjaya. So alhamdulillah tahniah dah datang dan beranikan diri untuk join grup ni, kumpulan ini. Tanda positif Anda semua sudah berjaya. Dalam keadaan COVID, kita perlu kuatkan diri, semangat dan sikap kita dan minda kita yang lebih positif, lebih kuat ketahanannya. Walaupun kita katakan banyak claim dan blame banyak, tapi bagi saya pandangan positif saya seperti kenal bahasa Inggris. Ini peristiwa yang berlaku dalam projek ini sebenarnya. Masa saya sebelum jadi advisor to minister lagi, kita ada perjumpaan council meeting seluruh negara. Biar saya masukkan sedikit, ini very motivational dan ada kena-mengena dengan perjuangan knowledge transfer ni. Hubungan industri, community, apa semua tu. Dalam perjumpaan council yang telah dipromosikan oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi pada masa itu, Datuk Seri Khalid Nordin. Di situ letaklah pihak industri, pihak community, kita ada di PICC meeting, National Council meeting yang dipromosikan oleh Yang Berhormat Menteri. Di situ berlakulah pertikaian lidah di antara industri, community, semua ni. Jadi masing-masing klaim kita sekarang ni, banyak pihak industri mengatakan universiti tidak menyediakan kurikulum yang bersesuaian. Maka berlakulah macam-macam pertikaian ni, yang dihadiri oleh Naib Chancellor dan timbalan Naib Chancellor hubungan industri dan juga pengarah-pengarah hubungan industri di situ. Jadi masing-masing telah blame di antara satu sama lain. Saya cuma, inilah sejarah saya dapat diminta jadi advisor dalam bidang ni dengan minister. Apa yang setelah saya katakan, saya bangun towards the end mesyuarat tersebut. Saya kata pada mereka semua, orang besar-besar, ada Tan Sri, ada Datuk Sri, semua dalam tu. Saya kata simple je. I think we are blaming the darkness. Kita sedang membuat helah, menyatakan semua dalam kegelapan. We are blaming the darkness. Saya cadangkan, mengapa kita tak cari lighter atau macis, lighter, untuk menghidupkan atau mencerahkan kegelapan tersebut. Jadi kita suka blame orang. Kita suka condemn orang. Kegelapan. Sesungguhnya kalau kita keep on terus blame orang,
kita tak pergi ke mana. Jadi sebenarnya itu saya cadangkan, seandainya akademia diumpamakan mempunyai lighter, macis, sebab ilmu itu sebagai diumpamakan sebagai cahaya, dan pihak industri community sebagai candle-nya, candle itu apa? Lilin. Jadi mengapa tidak duduk sekali dan macis, nyalakan dan terus hidupkan lilin tersebut. Maka the concept of blaming the darkness akan dapat diatasi. Jadi itu dia, saya dengan perjuangan itulah saya terus berjuang sampai hari ini. Jadi mengubahkan sikap, pandangan-pandangan, walaupun orang di tahap atas masih juga bergaduh, mereka saling blaming each other, blaming the darkness. Jadi sebenarnya itu kita perlu pakatan di antara ini. Jadi University for Society ini adalah satu platform yang amat baik untuk kita sama-sama bina sikap, sama-sama bina minda. Jadi di sini pun Dr. Jack dan Dr. Fatimah, ini merupakan bisnes juga. This is our business. Untung dan rugi perkembangan. Kita nak meningkatkan lagi, bukan saja projek ini di sini, kita nak mempertambahkan konsep ini ke merata tempat di seluruh Malaysia. Jadi ini merupakan our business deal. Jadi saya bukan saja tuju kepada pihak komuniti Malibah, tapi adalah kita bersama-sama dalam komuniti ini untuk replicate projek ini sampai di mana-mana, insya-Allah. Jadi sikap dan nilai ini yang secara positif saya memperjuangkan. Okey, ini kita masuk bisnes hari ini. Jadi untuk tujukan khas untuk rakan-rakan di Malibah, ini telah pun terbentuk, walaupun ini hadis yang tidak kukuh, tapi telah menjadi popular daripada dulu. Telah mengatakan, kalau orang buat motivasi dalam bisnes ni, masuk saja di mana pun motivator. Tapi saya dah buat rujukan, ini merupakan hadis yang lemah. Jadi saya tak nak klaim banyak daripada Rasulullah apa semua ni. Tapi kita ambillah yang hak positifnya. Saya tak mau quote siapa yang bermulakan petikan ini. 9 daripada rezeki berada pada perniagaan. Banyak sekali. Jadi inilah moto. Jadi di mana-mana saja ada perniagaan, di situ ada rezekinya. Okey. Jadi usahakanlah, tanamkanlah minda, terus berusaha. Okey, dengan perniagaan tersebut. Bila kita buka perniagaan, kita telah pun menyumbang satu daripadanya untuk keluarga, dan ada pekerja-pekerja kita untuk keluarga lain. Jadi akan berkembang, akan semaraklah semangat juang untuk berniaga. Okey, ini yang penting saya nak ketengahkan. Tadi saya kemukakan pada peringkat awalnya. Konsep ni dalam convention, kalau bahasa bisnesnya, konsep ini amat penting. Semua perniagaan yang selalunya, saya cuma sebut 2 daripada 7. Yang lain tu di detail out. Kalau saya tak nak mention semua, jadi 2. Dia ada dalam accounting perakaunan di sini. Satu daripadanya amat penting. Yang mana perniagaan kecil, mikro, di kampung-kampung pemilik tunggal. Konsep yang pertama di sini ialah entiti yang berasingan ini. Perniagaan dan pemilik dari segi hukum undang-undangnya, dia adalah terpisah. Maknanya apa yang dimiliki oleh tuan empunya, pemilik A, pemilik A dan perniagaannya ABC. Contoh saya ambil di sini Puan Wasina, Two Ho, serunding tadi. Perniagaan Two Ho. Saya minta maaf orang tak sebut parang ke apa ya, okey. Saya minta tadi sebab kita dah cakap dengan tu supaya ini. Bukan nak promo seorang saja, berasa macam tidak adil pula. Tapi tak apa ya. Jangan marah. Kita sama-sama nanti sebab kita akan bersama lagi, kita akan turun parang nanti.
Entiti berasingan, tuhau, untung ruginya perniagaan. Pemilik Puan Wasina, pemiliknya. Dia perlu pisahkan. Kereta milik Puan Wasina dan kereta milik perniagaan tuhau adalah dua kereta yang berbeza. Jadi kalau nak guna pemiliknya, jadi dia kena, kalaulah perniagaan tersebut tidak mempunyai kenderaan. Jadi Puan Wasina guna keretanya. Jadi yang dia perlu charge balik di sini ialah perniagaan tersebut dia sewa kereta ni. Jadi dia kena bayar sewa kepada pemilik. Jadi pemilik ini. Jadi di sini sebagai perbelanjaan perniagaan. Jadi akan income kepada pemilik ni. Tapi dia mesti bedakan. Okey? Pemilik Puan Wasina, dia berhak dapat apa? Dia cuma berhak dapat gaji. Dia makan gaji dengan perniagaan. Jadi gajinya di sini, perniagaan tersebut bayar gaji. Jadi Puan Wasina dapat gaji daripada perniagaan tersebut. Jadi kalau dia tidak allocate gini, dia tidak ada konsep berasingan. Kejap lagi ada di belakang itu tidak akan tunjuk ni. Okey, jadi merupakan dua pihak yang berasingan. Itu perlu dilihat. Melalui pengalaman saya yang lama, saya mula set up sebenarnya Institut Keusahawanan dan Pembangunan Perniagaan tahun 1990 di UUM. Dah lama saya berkecimpung dalam keusahawanan engineering setting up dan saya yang antara yang memperkenalkan. Dulu UUM dia kenali sebagai Universiti Pengurusan dan Pusat Keseimbangan Keusahawanan tahun 90 ter-setting up. Pada masa itu keusahawanan tidak popular dan sampai bila saya ketengahkan konsep ni dapat tentangan. Dia kata mengapa ni masukkan keusahawanan di universiti. Itu perjuangan saya. Alhamdulillah sekarang dah jadi universiti aktiviti yang utama dan diwajibkan subjek tersebut. Jadi tengok perniagaan tiada kaitan dengan hak peribadi pemilik. Itu penting. Dan dua, jadi konsep yang kedua ialah usaha yang berterusan. Oh, saya nak ambil pukul apa dah nanti sekejap je ya. Usaha yang berterusan. Ini lagi satu. Usaha yang berterusan memasukkan atau dibawa masuk dari segi kelestarian. Dalam kita mendaftar perniagaan kita, konsep ini amat penting. Kita buka perniagaan bukan untuk sehari dua. Dia mestilah untuk diteruskan dan dimajukan. Ini kelestarian sama dengan tema. Tapi tak ramai orang sedar bahawa konsep-konsep ini sangat penting. Jadi tidak ada hasrat untuk dibubarkan dalam jangka masa pendek. Jadi sehubungan dengan itu, konsep growth, pertumbuhan adalah amat penting. Kalaulah tak berlaku convention ini, maknanya satu daripada sebabnya ialah kegagalan pihak peniaga dan pemilik, perniagaan dan pemilik tidak dapat memisahkan pemilik dan perniagaan tersebut kerana mereka tak faham konsep yang kritikal, yang strategik ini. Ini konsep strategik. Jadi selalu kita boleh lihat daripada awal signalnya. Kalau siapa tidak dapat memisahkan satu daripadanya entiti berasingan, kita dapat lihat bahawa perniagaan tersebut akan mengalami kecairan yang cukup tenat. Maksud ini ialah cash flow lah. Alir tunai sebab dia tak dapat pisahkan. Jadi bila kita pemiliknya tidak dapat pisahkan, modal dia akan makan modal, dia akan menggunakan, dia tidak allocate, tidak beri alokasi untuk gajinya, jadi dia akan mengalami cash flow problem, masalah alir tunai perniagaan. Jadi duit siling ni pun tak ada, jadi jenuhlah kalkulator nak calculate, kita calculate. Tapi tak cukup aliran tunai. Jadi kebanyakan perniagaan kecil mengalami perniagaannya kesukaran untuk bergerak ke hadapan kerana kecairan ataupun
menghadapi kecairan dari segi cash flow-nya. Okey, ini konsep istilah dalam perniagaan. Ini tuan-tuan semua ada tapi tak ada pemisahan. Jadi penting aset-aset perniagaan adalah milik perniagaan. Apa yang definisi aset adalah sumber ekonomi yang dimiliki dan di bawah kawalan perniagaan. Kawalan ni konsep di sini kontrol, dimiliki dan kawalan. Jadi nama aset-aset tersebut diletak di bawah nama syarikat. Nama syarikat. Jadi aset semasa kita dapat bagikan aset-aset tersebut, aset semasa dan aset bukan semasa. Jadi klasifikasi dia aset semasa bukan semasa ini kalau dulu istilah dulu kita panggil aset kekal, tanah, perumahan, premis, kenderaan milik syarikat, mesin yang nak diubahkan, perubahan atau nak ubah daripada sumber-sumber yang belum diproses menjadikan barang niaga dijadi milik. Nah ini milik dan didaftarkan atas nama syarikat. Kalau di milik tersebut atau kenderaan tersebut didaftar atas nama tuan empunya, dia bukan milik syarikat. Jadi kalau dia nak guna tu, dia kena sewa. Kena bayar sewa, dia masuk dalam belanja perniagaan dia. Kapan alat-alat semua ni. Dan aset-aset semasa ialah penghutang, pelanggan yang berhutang dengan kita. Jadi akaun belum terima kalau istilah perkahwinannya. Tunai di tangan kita, tunai di bank dan stok barang niaga. Stok barang niaga ni ialah barangan atau perkhidmatan yang kita perniagakan. Ini perlu dijelaskan, entiti yang berasingan masih juga kekal. Jadi sebenarnya itu untuk nak menggerakkan ini, aset-aset ini perlu digunakan secara produktif supaya kita dapat menghasilkan stok ni perniagaan kita. Ya. Alat-alat ini pun perlu digunakan, dimanfaatkan untuk tukar kepada stok perniagaan atau perkhidmatan kita. Selagi kuat dan berdaya maju pengeluaran aset-aset kita tersebut kepada stok perniagaan kita, itulah kekuatan perniagaan kita. Jadi stok aset-aset perniagaan itu perlu digunakan. Kalau yang individu dia kena gunakan sewa daripada tuan empunya. Baik, kita move ke depan sekali lagi. Liability ataupun tanggungan. Liability, tanggungan hutang kepada pihak luar. Ya. Dua jenis liability sekejap lagi sebut. Jadi kalau liability ni adalah tanggungan. Tanggungan di sini ialah tanggungan perniagaan, bukan tanggungan tuan empunya. Sebab tu perlu dipisahkan. Entiti yang berasingan itu ada the keyword yang strategik. Ramai yang gagal menguruskan perkara-perkara ataupun kefahaman di sini, kefahaman entiti yang berasingan tersebut. Ini punca kegagalan yang saya observe semenjak tahun 90 yang saya terlibat terus dalam projek-projek besar untuk negara dan juga dalam rural growth center saya bangunkan dengan kawan-kawan banyak menghadapi masalah yang ini. Jadi tanggungan hutang kepada pihak luar yang perlu dijelaskan, dituntut oleh pihak luar. Liability jangka panjang lebih daripada 1 tahun. Liability jangka pendek ialah hutang-hutang perlu dijelaskan. Akaun belum bayar, belanja utility, elektrik, gaji kita duduk sini, liability semasa. Tuan empunya yang mengusahakan dia masuk dalam liability semasa. Kalau dia tak ambil belanjanya, dia duduk dalam ni. Belanja di sini adalah gaji. Gaji pengusaha. Dia duduk kat sini. Kalau dia nak ambil tuan empunya, jadi dia pisah. Kita bayar. Perniagaan tersebut bayar gaji kepada pengusaha. Ini yang selalu kegagalan belanja tersebut tidak dimasuk gaji tuan empunya. Jadi tuan empunya dapat apa? Dia akan dapat gaji dan seandainya berlaku keuntungan, dia dapat untung. Kalau dia tak ambil, dia masih kekalkan dalam itu, dia akan kembangkan perniagaan tersebut. Kalau dia ambil untungnya dari segi dividen, dia dapat juga habuan. Habuan tersebut pergi kepada tuan empunya. So, dekat inilah yang saya observe begitu lama, kebanyakan peniaga-peniaga kecil, pengusaha-pengusaha gagal memisahkan dari segi entiti berbeza. Bila dia menghadapi masalah itu, dia ambil gaji, dia tidak rekodkan sebagai gaji. Tapi bila dia ambil tanpa merekodkan gaji,
Dia ambil saja, dia tidak kira di dalam ni bila kita cari untung dan rugi, dia tidak tolak. Itu secara tak sedar dia makan modal. Perkara ini yang berlaku berterusan sehingga sekarang di mana-mana saja. Okey, kita move lagi sekali lagi. Ekuiti pemilik. Inilah modal yang diturunkan oleh tuan empunya. Iaitu tanggungan perniagaan kepada pemilik. Yang ini hak pemilik. Jumlah modal yang dilaporkan oleh pemilik dalam perniagaan pada awal dan tambahan. Okey, kesannya apabila berlaku untung. Untung macam mana? Maknanya untung di sini apabila belanja kurang ataupun hasil yang kita jual, barangan dan perkhidmatan kita jual kurang, mesti lebih daripada belanja. Belanja tersebut masukkanlah juga belanja gaji tuan empunya. Kena tolak di sini. Okey. Jadi sehubungan dengan itu, ekuiti tersebut dia akan dapat, kalau dapat untung, pemilik akan meningkatkan hasilnya dan akan berkembang. Kalau dia tak ambil daripada untung atau di sini untung, dia akan dapat mempertingkatkan, memperluaskan perniagaan tersebut. Jadi ambilan, kalau dia tak tukar, tak tolak daripada gajinya, dia akan jadi ambilan pada ekuiti. Itu yang selalu silap. Dia tak ambil gaji, tapi dia ambil je tanpa rekod. Daripada tak tolak hasil, tolak belanja, dalam belanja tersebut dia ambil kira dah gaji. Kalau dia tak kira macam tu, dia ambil begitu saja, dia tak tolak daripada hasil jualannya, dia akan jadi ambilan. Perkara ini selalu berlaku. Yang ni saya nak streskan. Kalau nak kelestarian, di kawasan inilah yang selalu orang panggil makan modal. Simple konsep. Cuba balik renung-renungkan perkara ni. Diamal betul atau tidak sekarang? Kalau kita tak beri alokasi, tak beri peruntukan untuk gaji kita tersebut dikira sebagai belanja untuk menghasilkan pendapatan perniagaan. Bukan pendapatan kita, ini pendapatan perniagaan. Jadi konsep, saya tekankan lagi, konsep entiti yang berasingan, kalau salah tafsir, tak faham, akan mengakibatkan runtuh perniagaan. Okey, hasil. Hasil skala perolehan daripada jualan dan barangan, penyediaan perkhidmatan, 2I terlebih kat situ. Hasil dia daripada jualan barangan ataupun penyediaan perkhidmatan di sini. Okay, dua hasil pengendalian perniagaan, jualan dan perkhidmatan. Hasil bukan pengendalian kalau kita dapat sewa daripada premis kita sewa separuh, dan faedah daripada pelaburan yang tempat lain, daripada perniagaan kita. Jadi jualan di sini, pengendalian, sebab itu saya sebutkan hasil pengendalian di sini, pengendalian. Jadi tuan empunya gaji adalah pengendali perniagaan dan perkhidmatan tersebut. Jadi kita kena untukkan di situ dalam belanja. Jadi apabila kita dapat hasil revenue di sini, kita tolak perbelanjaan kita. Apabila dapat melebihi kos yang kita libatkan tadi dalam operasi, akan mengibatkan untung. Kita dapat untung. Bila kita dapat untung, kita dapat peningkatan dalam ekuiti kita. Okey, belanja. Belanja ialah kos pembayaran dalam memperoleh hasil. Dua jenis belanja. Belanja operasi, belanja jualan, kadar utility. Okey. Kadar utility dan juga belanja jualan inilah, saya ulang sekali lagi, perkara pokok, tolaklah gaji anda yang bekerja di sini. Jadi ini, kita, tuan empunya makan gaji dalam perniagaan kita. Walaupun CEO kita, walaupun kita bubur tu, kita punya kad, kita CEO, kita makan gaji dengan perniagaan. Tolaklah gaji anda CEO dari kos operasi kita. Ambil dekat situ. Okey, kena ambil kira hasil daripada perniagaan jualan tersebut, tolak belanja yang terrangkum dalam utility, sewaan apa semua. Dan belanja juga kalau kita buat operasi faedah overdraft, dia masuk belanja di dalam belanja perniagaan kita. Jadi kena tolak juga. Kesannya kos yang dilibatkan memperoleh hasil melebihi manfaat ekonomi dan operasi akan mengakibatkan penurunan dalam equity.
Kalau kos melebihi, maknanya kalau hasil kurang daripada kos operasi kita, kita mendapat kerugian. Akibatnya equity ataupun modal kita berkurangan. Jadi dalam ni elemen-elemen dalam pemilikan equity, modal terdiri dari aset-aset yang diletakkan di dalam perniagaan oleh pemilik. Jadi ini dia akan menambahkan equity. Jadi ambilan, pemilik mengeluarkan wang tunai atau barang. Kita ambil barang kita tak bayar balik. Jadi dia merupakan ambilan kegunaan sendiri. Ingat di sini, keyword di sini. Bila pemilik mengambil untuk kegunaan sendiri, dia tak bayar balik pada perniagaan, dia merupakan ambilan. Akibatnya dia akan mengurangkan equity pemilik. Kesannya, nilai equity-nya akan berkurangan. Jadi untung, kalau nak dapat untung, apabila hasil kita mesti lebih besar daripada belanja, akan menambahkan nilai equity kita. Kalau rugi, apabila hasil kurang daripada belanja. Dia simple, mudah saja. Tapi saya nak tekankan untuk kelestarian perniagaan, kena faham konsep-konsep fundamental ini perlu dipisahkan. Perniagaan adalah perniagaan. Tuan mempunyai pemilik adalah pemilik, dua entiti yang berasingan. Itu cukup jelas. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah. Okey, perkaitan asset, liability dan equity di persamaan account di sini dalam perniagaan, asset akan jadi bila ada masa sama juga liability dan equity sebab liability. Dan ini akan diterangkan dalam slide dalam ini nanti video. Inilah masih lagi pada motivational. Your post or mulut. Your post or kabang. Semakin basah kaki, semakin basahlah juga mulut. Jadi di sini seruan kita perlulah ringan tulang. Peribahasa Malaysia, Melayunya, terus berusaha. Sebab matlamat kita hari ini mesti lebih dari semalam. Jadi untuk menambahkan rezeki, rajinlah berusaha. Apabila kita rajin berusaha, kita akan dapat mempertingkatkan rezeki kita. Rezeki akan melimpah ruah, insya-Allah. Okey. Jadi saya dekat almost time juga dah, Dr. Jack ya? Ya betul Dr. Syed. Nanti kita dalam tu nanti saya share sebab mungkin berat di sana tadi. Saya dengar clear elok saya punya ni kat sini. Betul Pak. Nanti kita share, okey. Okey, saya ulangkan lagi sekali, jika kamu berhasrat untuk berjaya, jangan hanya memandang ke tangga, tapi belajarlah untuk menaiki tangga tersebut. Terima kasih. Saya tak bawa daun keladi ya, saya bawa daun selasih. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih hand over Dr. Fatimah Alam. Kita jumpa lagi masa perbincangan. Nanti saya share kontak tersebut. Okey, link. Okey, terima kasih insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Zakaria di atas perkongsian tersebut. Prof Zack lah, kita bahasakan boleh Prof Zack, saya minta izin. Ya, please. Okey. Jadi sebenarnya untuk makluman semua, kami dah berjaya dapatkan link kepada apa yang Prof Zack ingin kongsikan sebentar tadi. Jadi ada di dalam chat box untuk dilayari bila-bila masa. Kita buka peluang ni untuk ditanyakan oleh semua penduduk ahli-ahli komuniti Malibang, Marakau, Libang dan juga Bahab. Jadi saya buka kepada mana-mana ahli komuniti sekiranya segan boleh bertanya di dalam chat box ataupun suarakan saja. Saya rasa ramai di sini yang berpotensi untuk lebih majukan lagi perniagaan. Jadi kita buka peluang. Mungkin Tuan Hamdan sebagai pengerusi boleh juga bertanya kepada Prof Zack